Bayangkan muslimat, hati kita itu ada lapis-lapisannya. Ya, ada lapis-lapisannya. Dan memang benda berlapis-lapis ni susah nak buat, betul kan? Kalau orang buat kek lapis, pernah tengok tak antara kuih yang Ustaz paling suka lah, terutama bulan Ramadan kan, kita tak lama lagi Ramadan ni kan, ya, ialah puding yang bawah dia tu ada jelly, ada cheese kan, dia ada banyak lapis. Benda tu kena buat lebih seni kan, sebab dia banyak lapis dia. Subhanallah, hati manusia ni ada lapisan dia, tuan-tuan. Kita kata kita membersihkan hati. Kita bersihkan hati yang mana? Ustazah, saya dah semayang, Ustazah, saya baca Quran, tapi kenapalah hati saya ni payah nak memaafkan? Ibadah kita itu yang berperanan untuk tazkiyah, tapi dia punya kualiti khusyuk dia, kualiti ibadah itu masuk sampai ke mana dalam hati kita? Dia bersihkan sampai ke mana? Sebab tengok tuan-puan, gambaran kasar yang Ustazah berikan tadi, hati ni tuan-puan, yang paling luar sekali namanya ialah sadrun, lapisan dada, lapisan luar. Lapisan luar ini subhanallah, dia umpama pintu. Pintu masuk, tutup, buka, tutup, buka. Pintu tu boleh jadi luas, pintu tu boleh jadi sempit. Di mana ayat Quran yang hati disebut dengan perkataan sadrun? Alam nashrah laka sadrak. Sadrun. Ayat lain, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Siapakah yang Allah telah lapangkan, bukakan hatinya, dadanya untuk Islam. Sadrak itu pintu, dipanggil dengan nama sadrun, pintu. Pintu ni yang bersifat sempit, buka, tenganga, kecil, lebar, luas. Sadrun, pintu, dada luar, hati luar. Masuk sikit lagi tuan-puan, qalbun. Qalbun maknanya ialah, apa maksud qalb? Qalb maksud dia apa? Berbolak-balik. Yang kat dua tu berbolak-balik. Kalau dalam tuan-puan, lubun, dia tak bolak-balik dah. Dia tak bolak-balik. Dia yang bolak-balik ni sebab proses kita dengan hati tu baru peringkat kedua je, baru lapisan kedua. Jadi hati tu tak pernah tetap. Lubun, berbolak-balik. Qalbun, berbolak-balik. Dan digunakan perkataan untuk gambarkan hati yang penuh tu namanya qalbun, kerana kecenderungan sifat hati itu adalah berbolak-balik. Ini muslimat kena ikut sama dengan Ustazah biar nampak macam mana hati kita tu. Masuk sikit lagi, fuad. Fuad ni dalam tuan-puan, lebih dalam. Fuad kita boleh terjemahkan sebagai mata hati. Mata hati. Kalau qalbun, hati yang berbolak-balik, ombak-ombak dia. Kalau sadrun, itu apa dia? Pintu hati. Fuadun, mata hati. Ada orang mata hati dia tak boleh pakai, tuan-tuan, sebab mata hati dia tidak berfungsi. Penyucian yang dia lakukan kepada diri dia, ilmu, hikmah dan segala macam yang sepatutnya menyentuh hati, dia tak masuk ke tahap fu'ad. Masakan tidak, solat pun di akhir-akhir waktu. Kadang-kadang khada, kadang-kadang luput begitu saja solat. Masakan tidak, Quran tak pernah sempat nak baca. Jangan harap dia menyucikan sampai ke dalam hati, fu'adun, sehingga mata hati kita boleh melihat dan bersinar. Ada orang fu'ad, mata hatinya subhanallah, dia memandang kehidupan dengan mata hati. Dia menerima ujian Allah, nikmat Allah dengan mata hati.
Dengan itu dia terpimpin. Kenapa? Proses penyucian hatinya sampai meneroka ke dalam hati, lapisan yang dalam, iaitu fuad. Baik, yang paling dalam sekali ialah lubbun. Entah-entah bahasa Melayu yang menggambarkan dalamnya hati itu dipanggil dengan perkataan lubuk. Entah-entahlah, siapa tak tahu. Agaknya diambil daripada perkataan lubbun. Ya, lubbun. Dia punya inti hati, pati dia. Ya, dia punya betul-betul hati yang paling dalam, lubbun. Subhanallah, tuan-puan, mari ustazah singkapkan lagi macam mana hati kita ni. Tengok, bila kita sebut tentang sadrun, apa yang diterima, yang boleh masuk ke dalam sadrun itu, ataupun peringkat, tahap, maqam sadrun itu ialah namanya Muslim, Islam. Bila masuk, maknanya bila cahaya Islam, nur Islam tu masuk, ia membukakan pintu dada, pintu hati. Sebab itu dalam ayat Quran tadi, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Ya, siapakah yang Allah telah syaraha, lapangkan dadanya, pintu hatinya, lil Islam, untuk Islam. Kalau Islam, maknanya cahaya Islam tu dia menembus apa? Hati luar, sadrun. Sebab itu bila seorang badui bertemu dengan Nabi dan dia berkata amanna, 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 ataupun amantu, aku beriman, aku beriman, aku beriman, turun ayat Quran. Ayat Quran yang mengatakan kamu jangan cakap kamu beriman, sebaliknya katakanlah aslamna, kami telah Islam. Nampak tak tuan-puan? Sebab apa? Walamma yadkhulul iman, belum masuk iman pun lagi, baru Islam. Belum masuk iman. Sebab iman itu cahayanya masuk kepada mana tuan-puan? Dalam lagi yang namanya qalbun. Tadi sadrun, cahaya Islam. Qalbun, cahaya iman. Dekat fuadun, apa yang boleh masuk sampai fuad? Apa yang boleh memberi cahaya kepada fuad? Apa yang boleh menyebabkan mata hati kita itu bersinar-sinar? Namanya ialah nur ihsan, cahaya ihsan. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beriman kepada Allah seakan-akan, tadi kita kata fuad ni mata hati kan, seakan-akan kamu melihat Allah. Mata hati. Kalau kamu tidak boleh sampai tahap seakan-akan kamu melihat Allah, yakni musyahadah, maka biarlah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan merasai Allah sedang melihat kepada kamu. Itu fuad, nur, nurul ihsan. Baik, lubbun, apa dia dekat lubbun? Cahaya apa? Nurut tauhid, cahaya tauhid, yang benar-benar mentauhidkan Allah, yang benar-benar yakin dengan Allah, tidak ada syak, tidak ada keraguan, tidak ada mensyirikkan Allah, benar-benar memelihara tauhid kepada Allah. Lihat Nabi Ibrahim, ya, ketika mana Nabi Ibrahim melalui satu ujian tuan-puan sekalian, yang kemudiannya malaikat bertanya kepada Nabi Ibrahim, apa yang kamu nak minta daripada aku? Malaikat tanya. Bayangkan sajalah kalau kita muslimat, malaikat tanya kita nak minta tolong apa. Setara jin ifrit tanya pun macam-macam jawapan. Kan dalam cerita-cerita tu kan, filem-filem tu. Kalau malaikat yang tanya kita, Kak Timah, ni saya malaikat ni, ya, beritahulah nak tolong apa kat saya. Agak-agak kita jawab tak? Kita listkan tak apa yang kita nak minta tolong? Sekejap nak beli kita Air Force bundle, kita cakap kan.
Tapi Nabi Ibrahim boleh kata, kalau minta tolong dengan kamu, aku tak ada benda nak minta tolong. Padahal ketika itu Nabi Ibrahim dalam ujian kesusahan. Kalau semata-mata nak minta tolong dengan kamu, wahai malaikat, aku tak ada apa nak minta tolong. Tapi kalau minta tolong dengan Allah, ya, aku nak minta tolong dengan Allah. Selama-lamanya kita manusia yang berhajat kepada Allah. Tengok tauhid ni, tauhid. Dia tak izinkan perkataannya atau perbuatannya atau i'tiqad dia untuk berlawanan dengan tauhid kepada Allah. Tak izin. Kita cakap ke anak kita, kamu ni, kalau mak ni tak ada ni, tak tahulah macam mana lah hidup kamu ni. Kalau orang betul-betul mentauhidkan Allah, dia rasa tak kena dengan ayat tu. Kamu ni, kata suami dia, mak kau tu, dia kata dengan anak dia, yang jadi elok tu sebab kahwin dengan abah lah tu. Kalau tak kahwin dengan abah tu, teruk mak kau tu. Ayat-ayat tu bagi orang mentauhidkan Allah, reserve juga tuan-puan. Sebab menyandarkan semata-mata dengan diri kita sendiri. Tak ada perkataan insya-Allah, alhamdulillah, biiznillah, tu tak ada. Malah tuan-puan, Allah tegur dalam Al-Quran. Saat Nabi menyatakan kepada seseorang tentang akan turunnya ayat, tapi Nabi tidak ikuti dengan perkataan insya-Allah. Nabi kata esok, tapi Nabi tak cakap insya-Allah. Turun ayat Quran menegur supaya kamu tidak cakap apa jua yang akan berlaku kecuali dengan kalimah insya-Allah, jika Allah izinkan. Itu tauhid.